Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua kepada pelajar-pelajar, terutamanya ahli-ahli Kelab Petang SMK Taman Mutiara 2 Johor Bahru. Okey, memandangkan kita tidak dapat menjalankan perjumpaan kelab secara bersemuka, maka kita mengambil pendekatan dengan mengadakan perjumpaan secara atas talian. Di sini ingin cikgu kongsikan kepada semua ahli kelab petang SMK Taman Mutiara 2 tentang sejarah sukan petang. Sebelum kita memulakan sesi perjumpaan kita pada kali ini, ingin cikgu ingatkan kepada semua ahli-ahli kelab untuk menjawab soalan kuis yang diletakkan pautannya di bahagian deskripsi video ini sebagai bukti kehadiran anda dalam perjumpaan kita. Perkongsian untuk perjumpaan pertama ini adalah berkisarkan tentang sejarah sukan petang. Kita mulakan dengan topik yang pertama, iaitu apa itu petang. Buat pengetahuan semua pelajar, petang adalah sejenis sukan yang menggunakan bol atau bola yang diperbuat daripada logam dan dimainkan mengikut peraturan-peraturan tertentu. Bola akan dibaling mengikut cara-caranya untuk menghampiri sasaran yang berupa sebiji bola kayu yang berukuran seperti sebiji guli, bagi membolehkan pemain mendapatkan mata permainan. Mata penamat bagi permainan petang adalah 13 mata. Permainan petang ini boleh dimainkan antara 3 pemain lawan 3 pemain, 2 pemain lawan 2 pemain dan 1 pemain lawan 1 pemain. Seterusnya kita akan lihat juga bahawa perkataan petang ini adalah merupakan kacukan daripada perkataan Perancis iaitu pied tang yang membawa maksud kedua-dua kaki terikat, yang menggambarkan keadaan bila mana seorang yang bermain petang tidak boleh mengangkat kaki semasa melakukan balingan. Seterusnya kita akan lihat sejarah awal sukan petang. Petang adalah sejenis sukan yang telah berkembang berabad-abad lamanya dan dimainkan berbagai cara dan gaya. Sejarah yang tepat mengenainya tidak tercatat, tetapi terdapat bukti-bukti bahawa sukan ini pada awalnya dimainkan semasa kerajaan Yunani lebih 2000 tahun yang lampau. Ianya bermula dengan pemain-pemain mengutip ketul-ketul batu bulat dari gunung ganang, pesisir pantai, dan ianya dimainkan ialah sesiapa yang dapat melontar dengan tepat dan paling jauh ialah yang menang. Seterusnya, sukan ini berkembang sehingga ke benua Eropah. Seterusnya kita melihat perkembangan petang yang berlaku pada abad yang ke-20. Di akhir abad ke-19, Perancis menjadi negara pertama yang mengeluarkan syarat-syarat khusus untuk permainan Jeu de Provençal. Pemain-pemain perlu berlari sebanyak 3 langkah dan melontar bola dalam jarak 15 hingga 21 meter. Dengan syarat baru ini, Jeu de Provençal semakin popular dan dipertandingkan di merata-rata tempat di Perancis. Keadaan ini berlarutan sehingga awal abad ke-20 bila mana dalam tahun 1910 permainan Jeu de Provençal telah diubah suai di sebuah tempat bernama La Ciotat berhampiran dengan bandar Marseille di selatan Perancis. Permainan dan peraturannya adalah seperti yang terdapat pada hari ini. Sekumpulan kecil pengasas dan peminat sukan Jeu de Provençal telah berusaha selama lebih kurang 30 tahun untuk mengembangkan sukan ini di Perancis. Mereka menghubungi orang-orang yang berpengaruh di bidang sukan, ahli-ahli politik, menteri-menteri dan pegawai-pegawai kerajaan dari semua peringkat, dan akhirnya pada tahun 1983 pertubuhan petang dan Jeu de Provençal telah ditubuhkan. Bol yang digunakan untuk permainan ini semakin canggih kerana terdapat ahli-ahli yang telah mengubah suainya dengan mengadakan bol besi campuran dan bahagian dalamnya berongga. Kini, sukan petang semakin digemari di Eropah, Amerika dan Asia. Populariti sukan ini amat ketara di Perancis, Belgium, Switzerland, Jerman Barat, England, Holland, Spanyol, Sweden,
Kanada, Tunisia, Maghribi, Algeria, Madagaskar dan Kepulauan Pasifik. Di benua Asia, negara Thailand telah mendahului lalai negara dengan menjadi ahli kepada Persatuan Petang dan Jeu de Provençal Antarabangsa ataupun singkatannya FIPJP dan didaftarkan sebagai ahli yang ke-17. Minat terhadap sukan petang di negara Asia selain dari negara Thailand boleh disaksikan juga di mana negara-negara seperti Laos, Cambodia, Vietnam, Jepun, China, Singapura dan Malaysia. Pada ketika ini, FIPJP mempunyai keahlian melebihi 56 negara. Seterusnya kita akan melihat perkembangan sukan petang ini di Malaysia. Di Malaysia, sukan petang telah diperkenalkan di negara ini pada tahun 1987 melalui Kementerian Belia dan Sukan untuk dijadikan sebagai satu acara sukan bagi orang-orang kurang upaya ataupun OKU. Di pertengahan tahun 1989, Yang Mulia Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz selaku Yang di-Pertua Angkasa telah memperkenalkan sukan ini kepada koperasi-koperasi di Malaysia. Selepas beberapa bulan diperkenalkan, sukan petang telah dirasmikan sebagai salah satu acara sukan untuk negara oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Najib Tun Razak pada 22 Mac 1990 bertempat di Padang Jalan Timur, Petaling Jaya. Semenjak dibawa masuk ke negara ini, pihak angkasa secara berterusan telah memperkenalkan dan mempromosikan sukan petang melalui demonstrasi, kursus dan pertandingan. Pertandingan-pertandingan telah dianjurkan mulai tahun 1990 antara koperasi-koperasi dewasa dan koperasi-koperasi sekolah di peringkat negeri dan kebangsaan sempena sambutan Hari Koperasi Antarabangsa. Mulai tahun 1992, Sekolah Rantau Petronas Keltih Terengganu di bawah pimpinan Pengetua Tuan Haji Jamaluddin bin Ali telah mengambil inisiatif untuk mempopularkan sukan ini di kalangan pelajar-pelajar dan stafnya. Usaha juga telah dilakukan untuk mengembangkan sukan ini kepada anak-anak syarikat Petronas yang terdapat di Pantai Timur. Setakat ini sahaja perkongsian kita untuk perjumpaan kali ini. Diingatkan sekali lagi kepada semua ahli kelab petang SMK Taman Mutiara Rini 2, baik untuk sesi pagi maupun sesi petang, sila klik link atau pautan di bahagian deskripsi video ini untuk menjawab kuis sebagai bukti kehadiran anda. Sehingga berjumpa pada perjumpaan akan datang. Sekian, terima kasih.